Okay, Miss. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar pasal graf. Graf fungsi trigonometri. Okey. Graf untuk trigonometry function. Okay, basic, paling basic dalam trigonometri ini adalah yang pertama sekali kamu kena tahu pasal basic, pasal graf sin dulu lah. Y equal to A sin BX and A sin BX tu okey. Saya okey. Apa maksud A, apa maksud B kat sini? Kita tengok First kali kita tengok graf. Kalau dibagi A sin BX ni, sini graf sin. Graf sin ni ada dua jenis graf. Dia tak banyak. Dia ada dua jenis graf sin. Satu positif, satu negatif. Itu yang penting. First kali kalau graf basic sekali untuk sin adalah Y equal to sin X lah. Kan? Sin X kalau kamu tengok. Oh, sini tak nampak. Sekejap. Sampai sini je. Y sama dengan sin X. Graf kita start from 0. Dia naik. Macam tu. Okay. Ini Y equal to sin X. Okay. Yang ini first kali. Yang ini kemudian. Yang ini depan ni tak ada nombor. Maksudnya nombor depan dia adalah 1. So A is equal to 1. Apa benda A ni? A ni kita panggil dia amplitude. Kan? Amplitude. Amplitude ni maksudnya dia punya jarak daripada ni, dia punya jarak daripada tengah ni ke puncak. Kan? Dia panggil maximum displacement dia. Okey, kalau macam A1 maksudnya sini akan jadi 1. 0, sini akan jadi negatif 1. Itu kita panggil dia amplitude. Nampak ni? Kecil tak? Kecil ke? Nampak je. Nampak boleh Okey. Kemudian X ni, B kamu tengok, B pun 1. X ni kita ni 1. 1 maksudnya orang yang duduk sebelah X. B kita ni kita panggil, saya panggil dia frekuensi. Okey. Frekuensi ni maksudnya berapa graf yang kita akan buat dalam satu cycle 360. Kan? Contoh itu kan. Ini maksudnya kat sini kalau B dia equal to 1, maksudnya from 0 to 360 degree ni, maksudnya only have one sine graph. Kalau frekuensi dia equal to 1, maksudnya ada satu graph. Kan? Complete cycle. Kan? Ataupun kita panggil dia benda ni, dia satu complete graph ni, maksudnya daripada kosong, dia naik, dia turun ni, satu cycle ni kita panggil dia satu period. Satu period graf ni. Ini satu period. Okey. Ini satu period. Jadi kalau satu period graf ni dalam 360, dia akan jadi satu frekuensi. Frekuensi dia satu. Jadi kalau dia bagi B kita 2x, maksudnya berapa graf? Kamu kena buat 2 graf. Kalau frekuensi dia 2 graf. Kalau frekuensi dia B kita 3/2, maksudnya 1.5. Kamu kena buat 1.5 graf. Itu kita panggil frekuensi. Frekuensi how many graf? Berapa graf? Boleh faham ni? Okey. Itu basic lah cerita dia. Yang paling basic dalam topik ni lah. Kan? Okey, contoh saya bagi. Apa jadi kalau kita buat Y is equal to, saya ambil kat situ 2 sin, saya ambil half X. Maksudnya macam mana graf dia? Dia akan jadi macam mana? Kalau kita agak-agak lah. Kan? Okay. First kali kita kena buat, kita tengok berapa graf nak kena buat. Dalam satu full cycle from 0 to 360 berapa graf? Half saja. Half graf apa? Graf sin. Half saja. Maksudnya graf sin kita dah hafal half graf sin kita macam ni. Kalau full. Tapi dia nak separuh. Maksudnya separuh ni saja. Macam tu saja. Terus ujung ni
terus akan jadi 360 degree. Boleh faham ni? Okay. Kemudian dia punya ni ke puncak ni dia punya amplitude dia. Amplitude dia kat sini mesti 2 macam tu. Walaupun kamu tengok bentuk tak macam graf sin pun. Sebab apa? Dia half saja. Okay. Ini untuk graf ni lah. 2 sin half x. Kalau saya bagi kat situ y equal to, saya bagi 2 sin 2x. Macam mana pula? Dia kena ada 2 graf. 2 complete graf. Okay. Jadi kat sini berapa graf? Ini graf sin. Kita nak frekuensi dia 2. Jadi saya kena buat 2. 1, 2. Habis. Dan ujung dia, mesti final dia adalah 360 degree. Kalau ramai-ramai ni kena tanda lah. Sini list kamu kena tanda 180. Okay. Amplitude dia 2, 0, -2. Cuma masa kita buat dalam exam tu kan kertas kajang belang-belang tu. Kan kita kena bajet lah. Kalau 2 maksudnya dalam 2 line. Macam tu macam cantik. Okay. Jadi yang ini kamu boleh faham apa yang saya maksudkan dengan yang pertama sekali apa? Tadi amplitude. Yang ini adalah amplitude. Yang ini adalah apa? Frekuensi. Amplitude. Frekuensi. Boleh faham ni? Ni? Boleh, cikgu. Okey. Tadi saya kata ada 2 jenis graf. Satu positif, satu lagi negatif. Kalau graf negatif, dia akan jadi Y sama dengan, dia letak negatif A contoh. Negatif, saya letak negatif 3. Saya letak nombor lah kali ni. Sin X. Macam tu. Jadi macam mana graf dia? Graf dia kalau kamu tengok, cerita dia akan jadi negatif ni maksudnya graf ni dia akan inverse. Dia akan inverse. Kalau graf positif, sin dia start atas dulu. Graf negatif dia akan start bawah dulu. Dia inverse. Yang ini bawah, yang ini akan jadi atas. Nampak? Amplitude dia, ini 3 adalah amplitude dia. 3 amplitude, frekuensi dia 1. Jadi saya buat satu graf je. Terus kadang-kadang dia tak tulis 360, dia pakai 2 pi. 2 pi sama juga. Kan? Kenapa sama? Sebab 2 pi is equal to 360 degree. Cuma unit dia beza. Yang ni rad, yang ni degree. Okay? Ini graf negatif. Kan? Jadi negatif ni bukan 3 yang punya. Dia bukan amplitude negative 3, no. Amplitude dia 3. Type of graph, negative sin X. Graph tu adalah negative sin X. Dia tak boleh letak 3 negative sin, dia jadi nanti orang baca tolak. Tak jadi. Cuma kamu kena faham, negative ni adalah type of graph tu, 3 adalah dia punya amplitude. Okay? Dia basic dia dekat sin ni. Kalau kamu faham graph sin, maksudnya hampir banyak lagi lah graf yang kamu akan boleh faham, insyaAllah. Yang lain akan jadi senang. Boleh ni? Ni setakat ni. Graf biasa, graf negatif. Okey. Saya tambah satu lagi. Kalau dia bagi graf modulus. Graf modulus. Dalam exam banyak. Soalan kita yang saya bagi pun banyak graf modulus ni. Okey. Nombor 3. Kan? Kita panggil dia graf, saya panggil dia graf yang ada modulus ni. Okey. Modulus maksudnya dia ada contoh Y sama dengan, saya ambil kat situ contoh modulus 2 sin 2x. Kita ambil contoh. Okey. Bila ada modulus maksudnya apa nak buat?
Langkah pertama, cerita dia graf macam biasa. Asalnya graf macam biasa. Graf apa? Graf sin. Berapa banyak nak kena buat? 2 graf nak kena buat. Jadi saya akan buat graf sin 2 graf. 1, 2. 2 graf. Okey. Berapa amplitude dia? 2. Nampak? Kan frekuensi dia 2, amplitude dia 2. Jadi final kita kat sini adalah 2 pi. Tengah-tengah ni akan jadi pi. Dah siap dalam, kemudian baru kamu tengok. Dia kata apa? Modulus. Modulus kamu buat apa? Semua yang negatif, kamu kena inverse jadi positif. Dia akan jadi macam ni. Dia akan, kita panggil dia reflection dia. Macam tu. Jadi yang bawah ni kita kena padam. Pastikan padam betul-betul dekat dia punya axis dulu. Sebab dekat axis tu dia akan jadi tajam. Dia padam. Yang ni biar putus-putus macam ni, buat tak apa. Jadi graf dia, jawapan kita yang atas tu saja. Ini kita panggil graf modulus ni. Kan? Modulus graf ni maksudnya graf apa? Graf, kita panggil dia punya function dia hanya melibatkan positif only. Boleh ni? Tengok. And Y, sini X. Okay? Itu modulus. Apa pun graf modulus, bila sampai kat modulus, kamu kena jadikan yang negatif, jadikan positif. Kan? Okay? Itu untuk graf modulus. Kan? Satu lagi kita panggil dia graf yang ada displacement. Dia ada displacement, pergerakan. Kan? Dia pergerakan macam ni. Nombor 4. Nombor 4 dia ada perubahan dekat dia punya displacement dia ada. Contoh, Y sama dengan, saya bagi sin, okay, X plus 1. Dia ada tambah kat belakang. Dia ada plus 1. Or, dia tulis 1 plus sin X. Tak kisah. Kan? Jadi kalau kamu tengok kat sini, graf kita jenis apa? Graf kita jenis sin. Jadi, berapa banyak graf? 1 graf saja. Berapa amplitude kita? 1 juga. Jadi saya akan buat graf saya 1 graf. Okey. Kan? Kemudian kita punya apa amplitude kita 1, bawah pun negatif 1, sini kosong. Okey, sini akan jadi 2 pi, sini pi. Ini graf apa? Sin X. Okey. Bila dia kata tambah 1, kan? Jadi maksudnya graf ini akan bergerak. Dia akan bergerak apa? Naik ke atas sebanyak 1. Bila dia naik atas. Itu maksudnya plus 1 ni. Dia akan, displacement dia akan naik. Dia akan naik 1. Macam mana nak buat? Apa kamu nak buat kalau jumpa soalan macam ni? Simple saja. Efek dia adalah Y saja efek. Y akan plus 1. Ini maksudnya, semua paksi Y ni kamu akan plus 1. Contoh yang ini saya akan plus jadi 2. Yang 0 ni akan plus jadi 1. Yang negatif 1 akan plus jadi 0. Nampak? Jadi sekarang axis X kita dah berubah. So yang kat atas ni dah bukan axis X. Graf kita dah naik ke atas. Itu kita panggil dia displacement dia. Dia naik 1 ke atas. Jadi dia punya axis kita akan berubah sini. Dia akan tulis 2 pi. Sini akan jadi pi. Nampak? Dia dah tukar jadi macam ni. Ini kita panggil dia kalau berlaku tambah 1. Kalau tambah atau tolak 1 ni, apa kita nak buat? Yang ni efek dia adalah dekat Y. Kan? Kamu kena ubah Y. Boleh ni? Saya tengok apa nama term dia. Saya lupa dia punya term dia. Sekejap.
Okey. A ni macam tadi dah cerita. A adalah efek untuk dia punya amplitude. Kan? Amplitude ni sebenarnya adalah dia punya distance from principal axis. Principal axis ni. Ini kita panggil dia principal axis tengah-tengah ni. This one is principal axis. Kan? Principal axis. Okay. Jadi dia punya length dia, and between principal axis, maximum length dia itu kita panggil dia amplitude. Tadi macam tadi lah contoh graph sine kita macam tu. Kan? Yang ini kita panggil dia punya amplitude. Length between maximum point and the principal axis. Okay. Yang ini B ni, yang ini effect of period. Kan? Period ataupun saya panggil tadi frekuensi dia sama. Kan? Efek dia maksudnya berapa cycle kita kena buat dalam satu graf. Okey. Biasanya formula dia kat sini kita ambil untuk period ni sama dengan equal to 2 pi divide by b lah. Kan? 2 pi maksudnya ujung ke ujung 2 pi. Okey, bagi dengan b. Kita dapatlah berapa dia punya graf dia kita dapat. Okey, situ. Itu untuk dia punya period lah. Okey. Kemudian satu lagi yang C ni. C ni saya lupa nama dia. Dia adalah vertical. Kalau tadi horizontal dia vertical. Vertical dia pergerakan vertical. Transition. Bukan transition, kita panggil dia dalam transformation translation. Translation kan. Vertical translation, pergerakan secara vertical. Dapat term ni. Term je saya lupa. Okey. Boleh takut nanti soalan dia tanya kamu, dia bagi satu equation, dia tanya dia suruh kamu nyatakan kan berapa dia punya vertical translation. Kamu pun alamak kita tak tahu macam mana nak cerita dia kan. Okey. Ni benda ni yang kita sangkut selalu ni. Yang dalam bentuk term. Saya pun sangkut juga term ni. Kalau dia suruh kira, boleh kira. Suruh lukis, boleh lukis. Sampai kat term, dia sangkut sikit. Okey. Boleh faham ni? Boleh cikgu. Dia lebih kurang lah macam awal tadi kan. Sama lebih kurang Okey. Tak apa, nanti kalau kita tengok soalan nanti bila kita buat soalan kita dapat lah. Kan? Okey, semuanya sama yang saya cerita tadi, 4 perkara tadi sama cerita dia. Cuma jenis graf. Tadi saya dah tunjuk kamu jenis graf yang pertama tadi, tunjuk graf sin kan, y equal to paling basic sekali sin x. Dan yang ni pun dah tunjuk tadi cerita dia naik turun. Dah hafal lah. Kan? Kemudian number 2. Basic yang kedua adalah y equal to cos pula. Cos x. Kalau cos x macam mana? Okey. Cos dengan sin ni, dia satu part ni, dia start lambat sikit cos. Kalau sin start dekat 0, kan? Jadi cos dia start dekat 1. Dia start kat sini. Kan? Jadi kalau kita lukis sebenarnya, kalau kita lukis daripada sebelah sini, sebenarnya graf yang sama ya. Saya lukis dari sini, naik. Jadi graf sin nampak? Sama dia punya cycle dia gerak je tu kan. Tapi untuk cos, dia sampai sini je. Itu graf, ni graf cos. Kan? Jadi habis dia dekat 2 pi kat situ. Sebab tu bentuk yang ini seolah-olah kalau kamu cam, bentuk dia macam bentuk S. Yang ini bentuk dia apa? Bentuk C. C. Kita tulis ingat macam ni lah. C. Is cos. Graf cos. Graf cos dia start dengan 1. Kan? Lepas tu dia turun sini. Sini pi dia. 180 sini. Di tengah-tengah tempat dia punya intercept dia adalah 90 degree. So 90 degree dalam radian kita panggil pi over 2. Dengan yang kat sini satu lagi 3 pi over 2. Dalam topik ni biasanya dia banyak pakai pi. Okay. Sama. Kalau sin tadi sini 2 pi. Sini pi. Tengah-tengah ni akan jadi pi over 2. Tapi yang ni tak payah tulis pun tak apa dalam exam. Kalau pi over 2, 3 pi over 2 tak payah tulis. Kalau perlu baru tulis.
Yang penting 2 pi dengan pi kamu kena tulis. Okay. Amplitude tadi sama. 1. Sini pun 1. Ini graf sin. Ini graf cos. Nombor 3. Yang ni yang gangster besar. Namanya graf tan. Ni tahun lepas SPM kamu dia naik soalan ni. Tan X. Okay. Tangent. Graf tangent. Dia ada asymptot. Tadi saya tunjuk ada asymptot lah tu. Saya ingat saya lukis kamu anggap macam betul kan. Graf tangent dia ada asymptot. Asymptot maksudnya kamu kena buat satu garisan putus-putus ni. Asymptot maksudnya tempat yang graf tu pergi tapi dia hanya kita panggil dia apa? Mendekati, menghampiri tapi tak akan kena. Contoh graf tan ni dia start dekat 0, dia akan naik sampai to the infinity, tapi dia akan dekat-dekat nak sampai dekat asymptot tapi tak boleh kena. Asymptot tu maksudnya kalau betul-betul dekat asymptot kamu tekan calculator dia undefined. Jadi apa guna asymptot? Bila kita nak lukis graf tan, first kali dia naik, lepas tu dia turun. Dia selang sikit dia turun ke asymptot juga sampai dekat-dekat nak kena. Sebab dia graf tan ni dia sampai infinity. Lepas tu second asymptot. Graf tan dia ada 2 asymptot. Satu tan ada 2 asymptot. Turun. Dia ke infinity. Okay. Jadi apa beza dengan dia orang ni? Amplitude dia. Tan dia amplitude dia kita tak boleh tentukan amplitude dia sebab amplitude dia terlalu tinggi. Berapa tak tahu sampai mana. Sampai infinity boleh. Kan? Tapi apa benda kita letak kat depan ni? Kat depan ni kita letak hanya tanda untuk menunjukkan pengiraan kita saja. Kan? Dia punya maksimum dia berapa macam tu. Okey? Itu kita panggil dia untuk tan lah. Jadi ujung ni adalah 2 pi. Ini pi. Okey, satu nak letak kat mana? Satu kita letak biasanya saya letak kat tengah. 1. Sini pun negatif 1. Sini kosong. Macam tu. Okey, ini contoh graf tan. Yang penting tan kena ada apa? 2 asymptot ni. Dia macam jabatan Pulau Pinang sikit lah. Macam tu. Dapat ni? Graf sin, graf cos, graf tangent. Dapat dulu. Boleh Jadi kalau kamu tengok betul-betul lah soalan graf-graf semua ni, sebenarnya kalau kamu tengok dia punya perjalanan dia saya tengok dia pakai kuadran juga. Right? Nampak? 1, 2, 3, 4. Satu complete period dia mesti ada 4 quadrant. Dia 4 quadrant. Ini pun 4 quadrant. Ini pun ada 4 quadrant. Dan setiap quadrant dia macam kita telur sebiji, kita potong 4. Macam tu. Dia bentuk macam oval sikit. Ini. Dia mesti guna benda ni. Ni macam tu. Nampak? Untuk sign dia macam ni dulu. Kemudian dia stop. Dia ni tukar. Dia tukar arah. Ni pun sama. Dia start kat atas dulu. Kemudian dia change direction. Yang ni pun lebih kurang sama kat, tapi bentuk dia lain sikit lah. Dia naik, turun, naik, turun. Okay. Ini basic dalam graf trigonometri melibatkan graf sin, cos dengan tangent. Okay. Jadi kita dah boleh buat sebenarnya bila dah biasa ni, baru kamu dah nampak lebih kurang lah overview. Kita dah boleh buat soalan dah. Kita tengok soalan contoh. Bila tengok soalan, soalan exam ni, dia campur aduk macam-macam. Semua benda dia campur aduknya. Kan? Tengok soalan first dulu. Apa soalan dia? Start soalan dah dahsyat dah. Question number 22 ni. On the same axis. On the same axis. Kita jaga-jaga bila dia kata same axis ni. Dia suruh kita sketch. Graf apa? Y equal to 1 plus modulus
cos 2x. And dia dua graf dia suruh buat. Y equal to modulus 2 sin 2x. Okay. Jadi, kemudian dia bagi range dia punya domain dia adalah x 0 to 2 pi. Okay. Problem dia, kita kena buat dua graf dan ada graf modulus, ada translation kat sini. Kan? Kemudian, sebelum kita buat, kita kena standby. Apa yang kita kena starting, kita kena fikirkan untuk start. Kan? First kali apa saya buat? Langkah pertama, saya akan tengok magnitude dulu. Amplitude. Saya akan tengok amplitude. Yang ini 1 amplitude dia. 1, yang ini 2. Dia fokus amplitude dulu. Kenapa amplitude? Dekat soalan kita, dekat kertas soalan kita, garis dia belang-belang. Dia garis belang-belang. Saya ambil sekejap. Saya buat simple. Sini. Macam tu. Jadi ini kertas kita contoh. Jadi amplitude saya nampak amplitude saya 2. Kan? Jadi bila 2 takkan nak pakai 2 line. Tak seronok. Kecil sangat. Biasanya 2 saya akan pakai apa? Saya akan 4 line. Line saya akan saya jadikan dia pakai 4. Macam ni contoh dalam exam lah, kertas kajang kan. Ada azan ni. Saya stop record. Okey Mi, sambung. Okey, apa saya beritahu tadi, bila saya tengok ada amplitude 2, saya bajet lah, saya tak buat lah 2 line. Kalau kertas kajang kecil sangat lah, nanti kita tengok, saya lupa saya ada kertas kajang. Okey. Kemudian, siapa kita tengok, seterusnya saya tengok dia punya frekuensi. Kalau frekuensi dia 2, maksudnya kita perlu buat 2 graf tau. Contoh, cos kena ada 2 graf cos, sin pun kena ada 2 graf sin. Okey. Jadi saya rancang, masa perancangan ni penting ni. Masa kita rancang, kita akan buat 2 graf. Ini saya nampak, saya isikan. 1, 2. Setiap graf tu, dia mesti ada tengah dia. Nampak? Kan? Jadi saya akan buat lebih kurang tengah-tengah dia. Dalam exam pakai pensel je, senang sikit. Kalau kita bajet lagi, dia jadi tak cantik nanti, susah kita nak kira. Okey, kurang First, saya akan buat apa? Y modulus ni biar dulu, kita akan buat ni dulu. Cos 2x ni dulu. Kan? Jadi graf cos 2x. Cos 2x maksudnya apa? Berapa amplitude dia? 1 je. Nampak? 1 je amplitude dia. Kita rancang 2. Jadi maksudnya saya dah tulis lah sini 1, sini 2. Kosong, negatif 1, sini negatif 2. Okey. Jadi graf ni saya akan buat cos dia 1 je. Graf cos 1 dia start dekat ni. Dia start dekat ni. Jadi one graph dia akan pergi dekat tengah dulu. Ni. And kemudian dia akan change direction dia. Graph cos. Dan dia akan pergi tengah balik. Kemudian dia akan change direction dia. Itu graph cos. Kan? Ini baru 1. Dia nak apa? 2 graph. 1 lagi jalan. Pergi tengah. Tukar arah. Dia macam S. Tukar arah. Dan pergi tengah balik. Change direction. Ini graf cos 2x. Okey. Lepas tu buat apa? Modulus. Modulus. Dia kata modulus pula. Modulus maksudnya graf ni kita kena pantulkan. Yang negatif pantulkan ke atas. Modulus. Okey. Dah modulus ni, bawah ni saya padam. Soalan ni susah dah ni. Tengok
Ini namanya graf modulus cos 2x. Nampak? Kemudian dia kata apa pula? Plus 1. Last kali dia dah setiap plus 1. Plus 1 sini akan jadi 2. Sini akan jadi 1. Sini akan jadi 0. Sini akan jadi negative 1. Sini akan jadi 3. Kat mana 0 kita? Sini 0. Jadi kini axis saya kat sini sekarang ni. Nampak? Ini graf yang kita panggil graf apa? 1 plus cos 2x modulus. Okay? Macam mana? Ni, setakat ni boleh faham ni? Tengok. Boleh cikgu. Boleh 2 pi saya akan letak ni. Saya akan cerita tengah ni. Sini pi. Macam tu. Okay? Kemudian, second graph, dia kata kita kena buat graf sin 2x, amplitude dia 2. Kan? Jadi kita buat sin 2x, amplitude 2. Jadi sin 2x ni dia mesti start dekat kosong. Nampak? Saya dah start dengan kosong. Jadi saya akan buat ni tam. Okay. Dia akan pergi ke tengah ni sini. Maksimum dia dekat 2. Ni naik. Macam tu. Kemudian dia turun balik. Okey. Kemudian dia nak pergi ke bawah. Kan? Pergi bawah sebab dia modulus. Saya nak tak muat buat ni. Graf tak cukup. Saya akan buat betul-betul lebih kurang. Sepatutnya dia naik sama besar lah. Macam tu. Okey. Kemudian sini dia akan naik balik. Di tengah. Turun. Sampai ke bawah ni. Itu graf sin nampak. Two graf sin. Bila modulus, yang bawah ni kita kena reflect ke atas. Saya akan reflectkan. Macam tu. Inilah graf dia habis semua dah. Dah siap. Nampak? Bukan. Yang ini yang pening kadang-kadang nak buat. Sangkut. Question dia tanya apa? Kita tengok soalan dia. Nanti mungkin saya pakai kertas lah lepas ni. Okey, sikit kot. Nampak? State the number of solution. State the number of solution. Okay? Dia bagi equation dia adalah modulus 2 sin 2x minus 1 equal to cos 2x. Nampak? Apa kita buat? Kita kena samakan. Negatif 1 ni duduk dekat cos, bawa ke sebelah. One plus cos 2x. Dah. Maksudnya, ini y kita, ini y kita. Dua-dua graf tadi. Jadi, dia punya solution dia adalah dia punya tempat dia intersect each other. Kat situ. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, soalan dia tanya, number of solution. So, numbers of solution equal to 8. Boleh ni? Ini tak cantik sangat. Nanti kita tengok dekat kertasnya. Ni cantik sikit buat. Okey? Dah cikgu. Boleh Okey, Boleh. tengok. Tengok nombor 23 pula. Dia start nombor 22. Nombor 22 tu dah memang antara soalan yang susah ni 22 ni sebenarnya. Sebab dia ada modulus. Kita try nombor 23. Tengok. Nombor 23. Soalan dia kata sketch y equal to tangent x.
4 x 0 and 2 pi. And then dia kata determine the equation of suitable straight line. Dia dapatkan equation of straight line. Okay. To solve equation dia bagi tangent x plus 1 over pi x equal to 1. Ni semua dia bagilah. Kan? Soalan dia, next dia kata sketch the straight line. Sketch the straight line and state the number of solution. Okay. Jadi langkah pertama kita buat ni saya pakai kertas lah. Kan? Ni saya boleh dekat sikit lah. Boleh nampak ni kertas ni? Boleh cikgu. Boleh Okay. First sekali saya dah ada preparation. Tangent x ni senang. Tangent x senang. Sebab tangent x dia kita tahu dah. Amplitude dia satu, frekuensi dia pun satu cycle je graf. Kita kena buat. Jadi saya akan buat. Jadi biasanya kalau tangent sama juga, saya punya preparation tetap saya akan gunakan 4 tau. 4. Saya akan selalu pakai 4. Favorite saya 4 atas 4 bawah. Ni 4 atas 4 bawah. Baris pun kena makan. 4 bawah. Okay, nampak? Ni exist. Lebih tak apa. Kan? Okay, cuma bila kita buat satu graf, satu frekuensi, dia biasanya ada 4 cycle. Kan? 4 cycle. Cuma graf untuk tan, biasanya kita akan buat dia ada asymptote tadi. Saya akan gunakan half ruler tu untuk buat asymptote dia. Kemudian tanda half ruler lagi. Tanda. Okey. Sebab graf tan, apa yang kita ingat tadi? Graf tan dia ada 2 asymptote. Okey. Kemudian apa saya buat? Dia naik dulu. Ke mana? Kalau kita target, contoh target dia 4 kotak, 4 ni saya akan tanda dulu dekat-dekat. Dekat-dekat nak kena tu saya akan tanda dulu, baru saya naikkan. Macam tu. Sama juga ni, turun ke mana dekat-dekat ni? Sama juga, tanda dulu. Okey, tanda turun. Ini namanya graf y is equal to tangent x. Dah siap. And domain 2 pi and 0. So tengah-tengah kita ada pi. Amplitude nanti kita buat. Amplitude jangan tulis lagi, amplitude biar dulu. Okey, untuk soalan ni. Okey, setakat ni boleh faham? Ingat lagi ni? Boleh? Boleh follow? Boleh. Okey. Sekarang kita nak buat equation. Bila kita buat equation, ni graf kita. Saya akan pakai pen sekejap. Dia bagi equation kat sini adalah tangent x plus 1 over pi x equal to 1. Okay. Apa saya buat? Saya akan gantikan yang ini masuk dalam ni. Jika nampak tak? Sini ada tan x, sini pun ada tan x. Tapi tempat tan x ni saya boleh gantikan dengan y. Okay, substitute. Y plus nampak? Kemudian saya kena jadikan apa? Straight line, equation of straight line. Apakah formula equation of straight line? Straight line formula dia y equal to mx plus c. Dia mesti y kat depan. Dia tinggalkan y kat sini. Negative 1 over pi x plus 1. Ini kita punya equation of straight line kita.
Nampak? Okay. Untuk equation of straight line, macam mana kita nak plot? Equation of straight line, kita plot, kita kena buat 6 kotak. Dia lebih kurang 6 kotak. Sebenarnya dia 3 bahagian je, dia pecah 2 macam tu. Atas X, bawah Y. Okay. Jadi apa kita buat? First kali saya akan buat, apa jadi kalau X kosong? Apa jadi kalau X kosong? Tengok. Kalau X kosong maksudnya equation ni akan jadi apa? Tutup terus, tinggal 1. Ini koordinat kita yang pertama. Okay. Kemudian kita tengok apa yang kita ada kat graf. Contoh kat graf saya ambil ujung. Ujung saya 2 pi. Jadi saya akan letak je. Apa jadi kalau X 2 pi? 2 pi. Bagi nampak, substitute lah. Jadi Y akan jadi negatif 1 over pi. X saya akan tukar jadi 2 pi plus 1. Nampak? Jadi pi dengan pi mati. Negatif 1 times 2, negatif 2. Negatif 2 plus 1, Y equal to negatif 1. Masuk sini. Ini key dia untuk buat apa? Straight line. Jadi koordinat kita perlu ada apa? Perlu ada 1 and negatif 1. Masa tu kita tanda dekat amplitude. Masa ni tanda dekat amplitude. Biasanya saya akan letak tengah-tengah. 1, sini negatif 1. Untuk graf tan, untuk graf sin kena letak dia siap. Tan dia sebab infinity, kita boleh letak suka hati ikut graf kita. Okay, sekarang kita dah boleh plot. 0, 1 sini. 2 pi negatif 1 sini. Okay, kemudian ambil pensel, sambung. Bila kita sambung, dapatlah kita punya yang disebut sketch the straight line. Dah sketch dah. Apa nama straight line kita ni? Y equal to negatif 1 over pi X plus 1. Itu nama graf kita. Okay. How many solution? How many intersection? So answer, tulis jawapan. There are 3 solution. Okay, cantik kan? Tak Y, tak X. Boleh nampak Mi? Clear tak Mi? Boleh? Boleh je. Boleh Boleh ikut? Okay. Try satu lagi Kita pergi soalan 24. 24 ada modulus balik nampak? Ada modulus balik. Pelan-pelan, relax. Sekeping. Sekeping dia seorang je. Okay. Number 24. Question dia nak apa? Graph Y equal to modulus 2 sin 2x. Tapi yang ni hati-hati sebab dia bagi domain dia hanya nak 0 sampai pi saja. Domain dia kena hati-hati kat sini, tengok. Lepas tu saya kata macam biasa, determine the equation of straight line. Kita kena cari kita punya straight line. Straight line untuk kita nak selesaikan samaan kita adalah pi sin 2x equal to pi minus x. Okay, dan soalan last dia, how many solution? Sama. Okay. Jom kita tengok graf. Macam mana? First step dulu. First step buat apa? Kita tengok lebih kurang amplitude dia 2. Standard 4-4. Memang saya selalu rancang ni 4-4. 4 atas, 4 bawah. Okay. Modulus. Tak ada masalah. Pasti. Okay. Kemudian, berapa cycle? Okay, kena ingat 2 cycle, 2 period ni untuk 2 pi tau. Untuk 2 pi. Kan? Yang ni untuk 2 pi saya tulis sini kan. Okay. Untuk 2 pi, kamu akan ada 2 cycle graph. Jadi soalan nak sampai pi je. Kalau sampai pi, maksudnya kita hanya perlu buat 1 cycle of graph.
Okay? Kan? Macam tu. Jadi kita kena buat one cycle graph. Walaupun one tetap dia akan ada. Nampak? Kalau nak cantik, buat 4 quadrant. Buat 4 quadrant kalau untuk graph sin cos memang cantik jadi. Sebab apa? 4 quadrant ni untuk one graph only. Kan? Sebab apa saya akan buat apa? Saya akan buat dia naik terus sini. Ini puncak dia. Dia naik ke sini. Naik. Saya lakar dulu. Lepas tu turun. Sebab kita dah tahu kita nak buat one cycle je. Ni nampak, saya tak tekan lagi. Hanya layang-layang je sebab sebenarnya susah nak buat graf yang cantik. Okey. Bila tengok dah okey, dah ngam, tengok modulus pula. Modulus maksudnya yang negatif ni akan naik ke atas. Okey. Lepas tu baru saya akan pekatkan. Okey, nampak? Dia cantik sikit lah sebab kita dah buat selang-selang dia kuadran dia macam mana. Jadi ujung ni apa? Pi saja. Sebab pengiraan kita tadi. Yang tengah ni akan jadi pi over 2. Berapa amplitude kita? 2. 0. Bawah ni negatif 2. Ini biar. Ini jangan lukis apa-apa. Biar ada kelabu. Nanti kita akan padam. Line tu. Yang kalau nampak obvious sangat kena padam lah. Kalau kamu tak nampak obvious sangat line tu tak payah padam tak apa. Tinggal. Ini graf apa? 2 sin 2x modulus. Okay, sebab dia nak apa? Sampai pi saja. Kan? So sebelah je. Boleh Mi? Boleh cikgu. Okay. Dah okey. Tulis nama graf dia, lupa pula. Y sama dengan modulus 2 sin 2x. Okey. Lepas tu kita buat equation. Dia bagi equation P ni. Salin dulu. Sampai sini kan. 2 bawah dia sikit. Pi sin 2x equal to pi minus x. Okay. Sekarang kamu tengok. Apa masalah kita? Masalah kita pertama, yang atas ni ada 2. Bawah tak ada 2. Nampak? Jadi kita kena bagi sama ni dulu. Yang dalam ni bagi sama dulu. Kan? Jadi apa nak buat? Kita darab semua dengan 2. Bila kita darab semua dengan 2, jadilah 2 kita. Jadi kita darab semua dengan 2, dia akan jadi pi 2 sin 2x campur bahasa. Ini akan jadi, ada 2 orang ni, dia akan jadi 2 pi minus 2x. Itu maksudnya kita darab semua orang dengan 2. Kemudian, kita nak ni je. Pi nak tak? Pi tak nak, saya nak ni je. Pi tak nak. Jadi saya kena buat apa? Bahagi semua dengan pi. Bukan pindah, bahagi semua dengan pi. Bahagi semua dengan pi. Bahagi dengan pi. Bahagi dengan pi. Macam tu cerita dia. Jadi kat sini, yang tinggal ni saja maksudnya y. Kita dah dapat y kita. Tujuan dia dah dapat y. Yang ini pi dengan pi, kita boleh cancel. Tinggal 2 minus 2x over pi. Ini dah dapat, kita panggil dia equation of straight line kita. Equation of straight line mesti y equal to mx plus c. Macam tu. Okay. Macam mana nak plot? Macam tadi, 6 kotak. Enam kotak. Mula-mula kita test apa? X0. Standard lah X0. Tutup terus. Tinggal apa? 2. Lepas tu kita ada apa? Kita ada pi. Jangan pergi letak 2 pi pula. Tak ada ni. Pi je. Kita akan jadi kalau pi macam mana? Y equal to 2 minus 2
pi over pi. Ni cancel. 2 minus 2, 0. Nampak? Dah boleh buat dah straight line kita. First coordinate kita 0, 2. 0, 2. Second coordinate pi 0 sini. Jadi kita tarik graf kita. Nampak? Jadi how many solution? 1, 2, 3. Yang ini atas line ni kena tau. Jawapan kita adalah 4 solution. Boleh ni? Boleh juga. Okay. Ikut kan? Okay. Kalau masuk exam macam ni, boleh buat lah kan? Okay. Kita pergi number 25. Dia lain dah graf dia ni. Number 25. Graf kita kat situ. Sketch the graph y equal to 4 sin 2x. X dia punya domain dia 0 to 2 pi. Soalan dia sama kan, Pak? Determine the suitable straight line untuk solve equation. Apa equation dia bagi ni? Pi sin 2x plus x equal to 0. Kemudian sketch, kemudian state number solution. Soalan dah repeat. Soalan dah repeat. Kita kena buat selesaikan saja. Okey. Selesaikan. Saya ambil, saya dekatkan sikit lah. Besarkan. Boleh tak? RM1. Okey. Baru clear sikit. Okey, sama saya tengok tadi. Berapa? Amplitude 4. Memang dah perancangan standard. 4 atas 4 bawah 4. Atas 4 bawah 4. Okey. Berapa kita buat? Dia nak full. 2 pi maksudnya full. Maksudnya berapa graf kena buat? 2 graf. 2 cycle graf kan. Kalau 2 graf maksudnya kita boleh buat. Kalau nak buat cycle, quadrant, nak cantik, satu graf je, kan? Dia kena ada 4, satu graf. Dia nak 2 graf, 8. Kalau nak cantik lah, kalau tidak, dia boleh je, biasa je. Ada pelajar buat tinggi dia 2 je, tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Cuma nak bagi cantik. Kan? Okey. Sebab kita nak 2 graf, satu graf, sini dia akan naik. Saya kata dia naik. Dan turun. Turun lagi, sign 1 graf. Kemudian 2 graf. Siap kan? Bagi cantik, dekatkan. Bentuk dia dah cantik. Kalau tak cantik, kamu boleh adjust je. Ini tak boleh pakai pensel, mechanical pencil ni. Kalau pakai mechanical pencil, kalau cara saya buat patah saja. Saya tekan. Saya tekan patah. Kan? Okey. Ni dapat 2 graf. Berapa amplitude dia? 4. Okey. Ending dia 2 pi, tengah-tengah dia pi. Settle graf.
Okey, dapat. Y equal to 4 sin 2x. Okey. Dapat follow me? Boleh? Boleh cikgu. Kita share. Okey, sekarang kita selesaikan equation. Tengok equation dia. Pi sin 2x plus x equal to 0. Tapi kita nak apa? Kita nak 4 sin 2x. Nak 4. Dia sini 4 tak ada. Jadi langkah pertama, darab semua dengan 4. Jadi kita akan dapat situ pi 4 sin 2x plus 4x equal to 0. Okey, jadi dia nak, kemudian pi tak nak. Pi bahagi semua dengan pi. 0 tak payahlah kan. Jadi yang tinggal apa? 4 sin 2x plus dengan 4x over pi equal to 0. Kita dah dapat y. Jadi equation kita y saja belah sini. Yang ini kena pindah sebelah. Negatif 4x over pi. Okey, dapat ni tepi sini 6 kotak. Dah biasa buat je, dia dah laju dah. Okey, kalau x0, y pun 0. Pak. Lepas tu kita ambil apa ujung kita? Kita ada 2 pi. Boleh tak? 2 pi. Kalau 2 pi, kalau kita tengok kalau kamu letak 2 pi sini, 2 kali 4 negatif 8. Tak ada. Tak boleh, jangan letaklah. Pakai pi sudah. Benda tu tak ada. Koordinat kita tak ada. Tak wujud situ. Jadi kalau pi, maksudnya negatif 4. Kita tengok apa yang kita ada saja. Okey, kita plot lah. 0, 0. Pi negatif 4 sini. Dapat graf kita. Sambung. Sampai ujung. Terlebih pun tak apa. Langgar je. Ini adalah graf kita adalah y equal to negative 4x over pi. Jadi berapa solution kita? Yang mula-mula kena 2, 3. Itu dia jawapan kita. 3 solution. Boleh, Mi? Boleh cikgu. Boleh, okey. Satu lagi. Tengok number 26. Okey. Sing. Question number 26. Soalan ask for A sketch y equal to 1 minus sin 2x. 4x, 0 and pi saja. Just sketch. Jadi kita buat ni dululah A. Kan? Just sketch dulu. Cuma kat sini, kamu tengok apa beza dia. Bila kita ada yang saya cakap tadi apa ni? Ini ada vertical punya translation. Kan? Part C X kita tak payah buat dulu. Kita tahu line-line kita ada. Line-line kita ada. Okay. Jadi saya akan bajet macam biasa. 4 atas, 4 bawah. Standard SPM. Jadi ini saya tak buat lagi. Kan? Tapi saya tahu. Sekarang saya pakai ni dulu tengah. Tapi saya tak buat. Tak pekatkan. Sebab kita tahu benda ni dia akan bergerak nanti. Okay. Jadi saya akan buat graf melibatkan sin 2x. Berapa graf nak kena buat? Tengok apa graf. Kalau ikut 2x, maksudnya kena buat for 2 pi, kita kena buat 2 graf. Jadi sebab dia nak sampai pi saja, macam tadi, kita kena buat only 1 graf. Macam tu. Okay.
Jadi one graph, 4 quadrant saja yang terlibat. 1, 2, 3, 4. Lebih kurang. Okay. Jadi saya buat. Ingat graf dia, siapa punya ni? Negatif. Sign yang punya. Graf negatif. Jadi dia ke bawah dulu. Pekatkan bagi cantik. Graf ke bawah dulu. Graf sign. Okay. Jadi untuk negatif, sini akan jadi 0. Sini akan jadi kita punya 1. Oh, tinggi 1 kita. Amplitude asal dia. Negatif 1. Macam tu. Okay. Sekarang plus 1. Baru kita plus 1. Jadi sini akan jadi 2. Sini akan jadi 1. Sini akan jadi 0. Ini dah dapat axis yang cantik. Tulis pun bagi cantik. Axis yang cantik dapat 0, 1, 2. Jadi axis kita kat bawah ni. Macam tu graf dia. Di sini kita punya apa? Pi. Sampai pi dia nak kan? Pi. Ini tengah-tengah ni. Pi over 2. Okay. Dan siaplah graf kita. Yang ini kalau kamu nak letak juga boleh nak pedoman. Boleh pekat. Tapi putus-putus. Pedoman kita buat graf sign tadi. Okay. Negatif kan? Settle. Boleh Mi? Boleh follow? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Kemudian B, question B ni A. Question B dia minta sketching the suitable straight line juga untuk 2 pi sin X cos X equal to pi minus 2X. Yang ini yang susah dia. Kalau kamu tak belajar yang minggu lepas, yang kita belajar tentang apa double angle, tak fahamlah cerita dia. Apa jadi? Sebab graf kita yang ini, tadi lupa pula tulis nama graf dia. Ini adalah graf Y1 minus sin 2X. Nampak? Dia kena ikut. Dia nampak pelik-pelik tiba-tiba ni sin dia, ni ada cos sekali. Kena ingat, kita ada formula minggu lepas kita belajar tentang double angle. Double angle, apa formula double angle? Double angle yang kita belajar tentang sin 2x tu adalah equal to 2 sin x cos x. Nampak? Ada kat sini. Jadi kita dah boleh tukar dah cerita dia. Saya boleh tukarkan 2 sin x cos x kepada sin 2x. Jadi dia akan jadi pi sin 2x sahaja. Kita faham Kemudian kita nak apa? Kita nak negatif. Dia bagi positif. Saya nak negatif. Saya tukar sign semua. Sini negatif. Sini akan jadi negatif. Sini akan jadi positif. Kemudian dia ada plus 1. Okey, ini kena ingat. Plus 1 kita hanya plus seorang kiri, seorang kanan, bukan semua. Plus minus dia each of side satu je. Contoh sini 1, sini pun plus 1. Seorang satu je. Dan jangan buat sini plus 1, plus 1 tak boleh. Itu darab dengan bahagi semua orang dapat. Okey. Oh sorry, saya tak boleh plus 1. Saya terlupa bahagi pi. Pi ada lagi kat situ. Jadi kita kena bahagi pi dulu tadi. Sebelum kita plus 1 tadi, kita bahagi pi dulu macam tu. So kita bahagi dulu. Baru kita plus 1. Kita dapat jawapan last dia akan dapat 1 minus sin 2x equal to ini negatif 1 plus 2x divided by pi plus 1. Jadi kita akan dapat answer final kita yang ini adalah y equal to 2x
over pi. Itu saja. 1 minus 1 habis. Okey. Yang ini buat 6 kotak. Okey. Bila kita buat 6 kotak, 0 dulu. 0, 0. Kemudian kita ada pi. Okey, kita congak dulu pi. Pi bahagi pi 1 dapat 2. 2 ada? Ada, cantik. Ini koordinat kita 0, 0, pi 2. Sambung. Lepas tu graf kena cantik. Kalau graf tak cantik, sambung ni kadang-kadang tak kena. Jadi macam lain cerita dia. Jadi 1, 2, 3 solution. Okay. Boleh, Mi? Boleh, cikgu. Boleh. Tengok nombor 27 susah sikit ni. 27 dia dah ada apa? Dia ada pasal apa? Modulus dengan vertical translation. Dua-dua ada. Saya tulis kat sini. Saya padam. Number 27. Question dia kata graph kena sketch y equal to 2 sin 2x minus 2 for x in between dia punya domain dia 0 and 2 pi, maksudnya full graph. Kan? Full graph kita kena buat. Amplitude kita tak ada masalah. 2 maksudnya bajet kita macam biasa, 4 tak ada masalah kan. Cuma kita tengok nantilah cukup tak cukup. Rasa cukup ni 4. Okey. Cuma kat sini kamu kena ingat. Kita ada ni. Nampak? Kita ada displacement dia minus 2. Jadi kosong kita nanti kita akan jadi negative 2. Kan? Jadi yang 2 atas akan jadi 0. Itu ada masalah. Okey. Itu saja kita nak bajet. Kita nampak tu je. Jadi kat sini saya akan buat apa? Graf mula-mula. Sin 2x. Maksudnya berapa graf nak kena buat? 2 graf. Yang tu bajet kita mula-mula. Tanda 2 graf maksudnya ada berapa kuadran? 2 graf. Kena ada 8. Cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Graf modulus. Kan? Sin. Ini 2 graf naik atas. Graf. Jadi bila nak turun bawah, kita dah tahu dah. Tadi kita saja buat dulu. Sekarang kita dah tahu dah. Kalau turun bawah, pantul naik atas. Saya pantul terus. Sebab modulus. Kan? Okey. Yang bawah punya ni. Nanti terlupa pula bawah atas ni. Memang dia atas balik. Yang bawah, pantul ke atas. Okey. Dapat graf dia, bagi pekat. Ini kalau modulus pastikan tajam. Ni perjumpaan dia kat sini kan tajam. Graf dia. Okey. Kemudian sini sekarang asalnya kosong. Sekarang dia kata apa? Minus 2. Atas dia 2, negatif 2 kan. Minus 2 maksudnya ini akan jadi minus 2. Sini akan jadi 2 akan tukar jadi 0. Negatif 2 akan tukar jadi negatif 4. Sekarang axis kita yang baru dekat atas. Bila axis kat atas maksudnya ujung ni akan jadi 2 pi. Tengah-tengah ni akan jadi pi. Nampak?
Okey. Ini graf dia. Boleh follow ni? Dapat? Boleh cikgu. Boleh. Jom kita buat equation dia sebenarnya bila graf dia agak susah nak buat, equation dia sebenarnya agak simple dia akan tanya. 2 sin 2x equal to x over pi. Kan? Okay, nak equation ni. Jadi kamu nampak, simple nampak. Terus, problem dia apa? Tolak 2 tak ada. Kan? Tolak 2 tak ada. Bila tolak 2 maksudnya kita kena tolak 2 sebelah kiri, tolak 2 sebelah kanan. Dua-dua kan tolak 2. Nak letak kat depan boleh, nak letak kat belakang tak muat, saya letak kat depan. Tolak 2 plus macam tu. Ini minus 2. Macam tu. Dua-dua tolak 2. Jadi yang ini dah jadi kita punya y. So answer kita akan jadi y equal to x over pi minus 2. Terus kamu buat kat situ 6 kotak. Macam tu. Jadi kalau x kosong, y kita akan jadi negatif 2. Okey, jadi kita ada 2 pi. Okey, kalau 2 pi divide by pi dapat 2. 2 minus 2, 0. Jadi graf kita akan jadi kosong negatif 2 sini dan 2 pi 0. Oh, banyak jawapan ni. Kalau modulus biasanya memang banyak jawapan. Berjela-jela jawapan ni. Nampak? Graf ada sengit baris. Ini jawapan kita mula-mula ambil 1. Ni lepas tu sini kena hati. Sini tajam 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawapan kita akan dapat 8 solution. Okey. Boleh ni? Boleh cikgu. Boleh Okey, kita buat ada masa lagi, kita buat satu lagi boleh? Pergi tengok kebat. Soalan kebat. Saya tengok sebelah tu nombor 28 tu kebat tu. Dia melibatkan hot graph cost. Graph cost number 28. Okey. Lagi Number 28. Question dia tanya pasal apa? Dia tanya pasal sketch the graph y equal to 1 plus 4 cos x for domain 0 to pi. Tapi kalau kita tengok lebih kurang soalan ni senang lah, tak ada masalah. Sebab apa? Dia nak full graph. Berapa graph nak? Satu je. Nampak? Kan? Okay, kita buat dulu. A dia. Jadi, walaupun dia nak satu, tapi amplitude dia 4. Nampak? Memang standard dia 4 ni. 4 atas, 4 bawah standard. Okay, berapa graf nak? Satu graf je. Walaupun satu graf, biasanya saya akan buat 4 kuadran. Okay, graf cost. Graf cost, dia start atas. Dia start 1 dulu. 1, dia akan jadi ke kanan, tak sampai. Sampai. Graf cost saya tak pandai sangat. Nah, ni biasanya saya akan kalau tak pandai, kita sambung je ni. Straight jadi huruf V ni. Kalau tak pandai buat huruf V dulu, kemudian baru kita bajet. Ni ke kanan dulu. Kemudian ke kiri dia.
Ke kanan balik. Kemudian ke kiri. Kalau tak boleh nak bajet, buat V dulu. Okey. Cantik ya. Banyak kena padam kan, tekan lah. Tekatkan. Okey, settle. Sekarang ni asal dia kosong, sini 4. Sini negatif 4. Asal dia. Okey, sekarang dah siap semua. Dia kata apa? Plus 1. Bila plus 1, 0 ni akan jadi 1. 4 akan jadi 5. Negatif 4 akan jadi negatif 3. Sebab kita buat cantik susunan kita, senang kita nak cari kosong kat mana. Kosong kita kat mana? Bawah 1. Sini kosong. Nampak? Kan? 0, 1, 2, 3 dapat. Jadi kita boleh buat axis kita. Okey. Dan biasanya saya padam kalau macam ni susah saya padam tak baris. Tak baris sebab takut terpadam yang kita dah buat cantik tu terpadam. Aduh sayang. Okey, ini graf kita. Kan? Cuma kat sini ujung ni akan jadi 2 pi lah. Tengah ni pi dekat axis dia akan berat sebelah, panjang kat atas, kecil kat bawah. Boleh ni? Boleh cikgu. Boleh dia kamu ikut step dia pelan-pelan tak apalah, dapatlah insya-Allah. Kan? Okey, B dia bagi apa? Equation dia 4 pi cos X equal to 3 pi tu lah. 3 over 2x. Okay. Belum boleh? Pi tak ada. Sini ada pi, sini tak ada pi. Kita hilangkan pi dulu tak apa. 4 dah cantik dah. Hilangkan pi, divide by pi. Divide by pi. Divide by pi. Yang tinggal. Kemudian tulis dulu 4 cos x equal to 3 minus yang ini. Kalau kamu tengok macam ni, kamu kena kumpulkan semua orang kecuali X. Ini dia akan jadi macam ni. 3 over 2 pi X. Macam tu. Okay. Yang ini belum boleh letak Y lagi sebab apa? Ada plus 1. Jadi saya akan plus 1 plus 1. Seorang satu. Jadi kita akan dapat sini dapat Y. Sini akan dapat 3 plus 1, 4. Minus 3 over 2 pi, dia punya apa? Gradient, kan? Siap. Okey, terus buat 6 kotak. Okey, first kali macam biasalah, kosong. X kosong, tutup, terus semua tinggal 4. Kemudian kita test lah. Paling senang kita test ambil ujung lah. Macam biasa kita buat. Ujung dulu 2 pi. Okay. 2 pi, cancel. 4 tolak 3, 1. Cantik. Boleh plot dah. 0, 4. 1, 2, 3, 4. Tak nombor. Betul. 2 pi 1 sini. Sambung saja graf kita. Kita akan dapat jawapan how many solution? 2 saja solution.
Boleh Helmi? Boleh cikgu. Boleh Okey. So, boleh cantik. Nanti kita akan sambung semula hari Selasa untuk yang seterusnya. Yang ni kita akan bahagian lain. Sebab apa? Kat sini dia ada berlaku apa? Tengok. Dia punya range, dia punya domain dia macam ni, 1.5. Macam mana ada fraction. Ada fraction. Question ada fraction. Kamu boleh try lah kalau kamu nak try boleh buat. Jangan buat yang ada fraction dulu. Macam soalan 30 boleh buat, 31 boleh try buat lah. Okay? Boleh Mi? Boleh cikgu. Kita sambung hari apa ni? Hari Selasa Selasa malam. Okay, insyaAllah. Jadi untuk malam ni, ya? Nak tanya, kalau nak tukar hari ujian yang Sabtu ni ke hari lain, boleh ke cikgu? Hari Sabtu. Saya sebenarnya malam saya tak ada dah. Petang boleh lah. Petang. Pukul berapa cikgu? Petang saya free, yang saya masih kosong. Rabu. Jadi saya ada Rabu. Isnin. Itu je lah Mi. Kalau Isnin pagi, Isnin petang. Macam kita pernah buat kan Isnin petang sekali kan? Betul? Petang Isnin. Nanti saya bincang kan. Sebab baru-baru ni sekolah saya, maktab saya buat kerja macam program Sabtu malam. Oh, okey. Tapi kalau pagi tak boleh. Pagi saya buat program. Saya ada buat program untuk pelajar matematik. Kan? Pagi hari biasa saya tak boleh sebab saya ada sekolah. Oh, PGPR. Kan? Hari-hari ada kan? Okey, boleh, tak apa. Nanti kamu tengoklah, saya rasa saya kosong sama ada Isnin petang, Rabu petang saya rasa saya ada bagi, ada student dah request saya rasa. Tapi tak bagi answer lagi kat saya. Isnin, Selasa, petang yang tinggal Jumaat. Oh, semua tak ada lah Mi. Tinggal tu je. Isnin Selasa je. Tapi Selasa kau je petang malam. Kau seorang 4 jam. Kan? Selasa tak jadi Selasa. Isnin lah kalau boleh Isnin. Tanya Isnin dulu. Kalau tak boleh hari Ahad pun susah juga hari Ahad. Sebab kalau hari Ahad petang saja saya. Nanti saya bincang apa ni. Bincang. Hari Ahad boleh ke? Hari Ahad. Ahad malam boleh juga kalau, tapi tak Ahad malam kalau tak ada apa boleh lah. Kalau hari Sabtu ada kita buat Ahad malam boleh. Ahad malam atau Isnin petang yang ada? Ahad malam atau Isnin petang. Okey, boleh Mi? Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.